Sesungguhnya Tuhan yang amat belas kesian akan hambanya, iaitu hamba-hamba yang taat kepadanya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Maka apabila Tuhan itu belas kesian kepada satu-satu hamba, maka jadi kasihlah pula ia. Allah ni bila dia kesian dekat satu-satu hamba dia, mailah sayang dia dekat hamba tu. Dan apabila Tuhan sayang kepada satu orang hamba itu, maka tidak diberinya hamba yang dikasih, yang disayangnya itu merosakkan dirinya. Bila Allah sayang kita, dia akan bagi kat kita satu perasaan apa dia? Tak teringin nak pergi buat dosa. Allah bagi kat kita, tak teringin nak pergi buat dosa. Orang ajaklah pergi mana pun tempat-tempat nak jadi seronok sekali dengan nak karung dosa bawa balik. Kita tak berasa nak pergi. Orang ajak pergi mana-mana, kita tanya apa program ni. Bila pergi sana esok apa program dia? Mereka bagi main atau cara. Kita tengok-tengok. Nampak kau, nampak ala keseronok banyak. Kita kata saya tak pergi kot. Nak main rasa tak mau pergi tu. Daripada mana main dia? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mainkan rasa tu kat kita. Dan apabila Tuhan kasih satu orang hamba, maka tidak diberinya hamba yang dikasihnya itu nak merosakkan diri dia. Maka tidak ada yang lebih merosakkan manusia itu lain daripada mah perak, duit ringgit, kaya harta. Dia kata manusia ni paling rancak nak jadi rosak ni duit. Paling mudah, paling cepat, paling rapuh manusia nak jadi rosak ni dengan duit ringgit. Kerana duit, apa pun manusia boleh buat. Dia syok. Dia syok dengan duit ada boleh tu. Dia syok dengan kehidupan mewah ni. Di situlah bermula kerosakannya. Maka itulah yang diibaratkan dengan kata dunia. Kata dunia ni dia merujuk ke situ. Duit ringgit, emas perak, kemewahan, itu dunia. Pada ghalibnya, dia kata biasanya apabila satu orang itu cukup dunia, maka rosaklah ia dengan sebab menurut kemahuan dunia itu. Biasanya. Ada orang yang Allah test dia dengan duit ringgit dia steady. Ada. Allah bagi dekat dia ni bukan jadi jutawan dah. Multi-millionaire. Jadi jutawan sangat-sangat dah dia ni. Dia tak ada sayang kepada duit ringgit dia. Derma ni duk keluar. Tak ada rasa tamak. Tak ada rasa bakhil. Tak ada rasa kedekut. Dia menderma dengan hati yang seronok. Lepas kat oni, lepas kat oni, lepas kat oni. Dia tak rasa kedekut. Allah bagi dekat dia duit ringgit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak rosakkan dia dengan duit ringgit. Ada. Dan dia kata kebanyakan orang pada ghalibnya, pada biasanya rosak dengan sebab duit ringgit ni. Rosak dia dengan sebab menurut kemahuan dunia itu. Rosak dia kerana dengan duit ringgit itu dia membesar diri. Dia jadi bermegah-megah. Dia jadi malas nak buat ibadat dan sebagainya. Dia bila ada duit ni dia main penyakit main. Cakap jadi sombong pasal ada duit. Cakap jadi sombong. Dia duduk dalam masyarakat. Masyarakat ni ada khairat. Ada satu persatuan pinggan mangkuk kenduri kahwin. Misalnya. Ada setengah tempat. Ada. Setengah tempat dah tak ada dah. Semua catering aja. Ada setengah tempat ni dia masih lagi kenduri gotong royong. Kemudian ada pula pakatan pinggan mangkuk. Dia panggil. Pakat bagi duit ni dalam kampung ni. Pergi beli pinggan mangkuk dan sebagainya. Tu dengan apa? Tempayan air manis itu semua. Ada lagi. Dia salah seorang daripada anggota dalam masyarakat ni. Masyarakat pakatan ni. Bukan pakatan rakyat, pakatan harapan. Ni pakatan pinggan mangkuk. Buat pakatan dia pakai ni guna naik semacam dia ni dia ustaz ni dia pakatan mana tu ni. Jadi dia duduk salah seorang daripada anggota dalam pakatan tu, pakatan pinggan mangkuk ni. Dia ada salah seorang dalam tu. Tapi dia orang kaya. Ikut perjanjian dalam pakatan ni, ikut perjanjian, siapa yang pakai pinggan mangkuk hak pakatan ni semua, kalau pecah, kena ganti. Sama ada ganti dengan pinggan yang serupa, ataupun ganti nilai pinggan tu. Orang ambil duit, orang pergi beli pinggan ganti. Bila dia kenduri kahwin anak dia, dia pakai pinggan mangkuk pakatan ni, bila pecah, dia tak mau ganti dan dia tak mau bayar duit. Padahal kaya, tak mau bayar. Dia bermain kat dia kata, Haji, dia ni Haji. Dia macam Haji, kita ada perjanjian Haji. Perjanjian pergi mampu ke Abah. Dia dah. Bukan Haji, yang ni semua kita dah buat persetujuan. Aku tak buat persetujuan. Tak boleh lagi. Kemudian hari ada orang lain nak kenduri lagi. Pinggan kita dah kurang. Kenduri Haji ni pecah 50 pinggan. Dan dia jawab abang tuan ni. Allah uji dia dengan sikit kekayaan. Dia jawab apa kat dia? Dia kata aku kalau nak beli. Dia kata bukan 4-5 biji ni. Aku boleh beli 3 kali ganda pinggan nak abah duk ada ni. Aku boleh beli.
Kawan nak duk jadi AJK pinggan Bangkok ni pun dia ni pun jenis rebui campur juga. Dulu kira duk pergi tidur di danau seminggu sekali baru balik main. Dia pun kaki tu juga ni 2-3 hari ni duk pakai kepiah jala ni. Dia pergi kata Haji, dia kata kami minta 6 biji pinggan. Haji jangan duk buat layak buruk kat saya. Dia kata Haji, saya takat-takat nak support Haji, saya nak masuk jail 2 minggu, saya bila masa pun saya dia main. Kita kadang-kadang kita jangan ingat kita saja yang boleh duk cakap lagu tu. Kita jangan lupa kadang-kadang depan kita ada 15 orang lagi yang macam tu. Ada, tuan. Haji, saya cakap elok-elok, saya minta 6 pinggan. Haji jangan duk buat layak buruk. Saya dulu bukan saya sepak orang Haji. Dia mula. Dia duk abang 6 pinggan tapi dia duk buat 4 jari ya. Ajalah. Kan kalau dia sebut 6 pinggan dia tunjuk 6 jari tak apa lagi, makna waras. Waras dia sebut 6 jari pun naik 6. Dia duk kata Haji, saya minta 6 pinggan tapi dia naik 4 jari. Apa baik? Dia ambil duit bayar orang cepat-cepat. Saya lagi jadi leceh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada ghalibnya, dia kata orang bila Allah test dia, bagi duit ringgit lebih dan sebagainya, dia main ni. Dia main besar diri, dia main sombong, dia main nak bermegah-megah, dia jadi malas nak buat ibadat, dia main lah. Semua nak main duit Semua nak main duit. Semua nak sap je. Bini dia mati, anak dia mati, apa dia mati, dia tak ada, dia aku nak baca-baca Quran, nak apa, nak dos, semua tak ada. Ni, masjid mana Haji? Haji masjid mana? Masjid Muttaqin lah, ambil 1,000 pergi buat apa betul-betul, kirim elok kat bini saya. Kat bini saya. Dia kata kirim apa? Bini saya mati tadi lah. Dia kata apa buat apa Yasin tengok buat berapa malam dapat kirim dia kata. Sombong. Pasal apa? Pasal dia dah salah faham. Dia duk ingat benda ni semua boleh settle dengan duit. Pada ghalibnya, Syekh Al-Marbawi kata, pada ghalibnya, pada kebiasaannya orang bila Allah test dia jadi macam ni. Dan lebih teruk lagi, kuat dia kepada maksiat. Dia malas ibadat tu baru satu bab, dia kuat maksiat. Dia jadi kawal. Bahkan membawa dia kepada kufur. Habis tu kemuncak. Dia main sampai satu tahap apa? Dia kufur. Dia kata aku nak abang apa? Aku masjid ni aku tak nak pergi. Aku nak abang apa? Dia kata masjid tu dia tunjuk pergi kat Kubah dia. Masjid tu tempat orang miskin. Depa kena semayang minta kat Tuhan, minta duit. Aku cukup. Karut. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Ada, tapi tak ada di Jitra ni tak ada. Ada di tempat-tempat lain, ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itu, Tuhan tidak beri dunia itu kepada hamba-Nya yang dikasihnya, yakni yang dipantangkannya, melainkan atas kadar cukup hidupnya laki bini, anak beranak, dan mereka kekal di dalam taat dan tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bila Allah bagi kat kita rezeki ni kira cantik-cantik aja. Nak kata kaya sampai bukan-bukan pun dah, nak kata miskin merempat pun dah. Allah bagi kat kita macam kita hari ni, ada duit, tak ada lah sampai tak cukup makan. Kita ada masa pergi masjid, kita ada masa buat ibadat, hari-hari kita ada time untuk baca Quran. Tengoklah 5, 6 tahun, 10 tahun sekali kita boleh pergi umrah. Alhamdulillah. Pasal apa? Kalau Allah bagi lebih, mungkin kita tak boleh buat benda kita buat. Tak boleh buat.